membezakan di antara nombor integer dan juga bukan integer. Okey. Nombor integer ni biasanya dia nombor bulat lah, senang kata. Okey. Nombor bulat adalah nombor integer, Okey, yang bukan integer adalah nombor selain nombor bulat. Sebagai contoh, pecahan ataupun nombor perpuluhan. Okey, ni boleh faham betul? Boleh faham tak yang ni? Boleh. Boleh. Okey, boleh. So maksudnya apa-apa yang nombor perpuluhan, sebagai contoh 3.4, ada titik perpuluhan. Itu kita kategorikan dia sebagai bukan integer. Tak kisahlah dia negatif ke positif ke, yang penting dia ada titik perpuluhan, bukan integer. And then 1/2 iaitu pecahan lah. Pecahan pun bukan integer. Nombor integer adalah nombor bulat. Okay, 15. Walaupun dia negatif pun sama juga, nombor integer. Okay, sifar pun nombor integer. Kalau sifar perpuluhan 0,0001 tak boleh sebab dia ada titik perpuluhan dekat situ. Dia kira perpuluhan, dia nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan bukan integer. Okey? Okey. Ini apa yang awak dah belajar minggu lepas. Selepas itu cikgu ada ajar. Ini. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, ni bagaimana awak nak susun garis lurus ni, iaitu nombor integer ni lah. Susun dia. Macam mana awak nak susun? Macam cikgu cakap, nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil sentiasa di belah paling kiri. Okey, nombor yang paling besar sentiasa di belah yang paling kanan. Okey, ingat, kanan nombor paling besar, kiri nombor paling kecil. Okey, jangan awak keliru dengan nombor negatif. Negatif ini dia macam terbalik tau. Okey, dunia dia adalah dunia yang terbalik. Nombor negatif 30 dengan negatif 36. Nombor mana yang paling besar awak rasa? Awak fikir 36. Negatif 36. Tengok. Awak sendiri cakap. Nombor yang paling besar. Okey. Negatif Cikgu 6. jawab, Negatif 30. Okey, cikgu tanya. Negatif 30. Hai. Minggu lepas cikgu dah ajar. Semua faham. Semua boleh jawab. Kenapa minggu ni jawab salah lagi ni? Okey, antara negatif 30 dengan negatif 36. Nombor mana yang paling besar? Ni lah antara dua ni. Negatif 30. Negatif 30. Negatif 30. Okey. Negatif 30. Okey, baik. Okey, ramai yang betul, ramai yang jawab negatif 30. Okeylah. Objektif tercapai lah pembelajaran minggu lepas. Siapa yang jawab negatif 36 tu? Siapa yang jawab? Nak kena ni. Siapa yang jawab negatif 36, sama ada dia tak masuk kelas minggu lepas ataupun dia terlupa. Cikgu tak tahu macam mana awak boleh terlupa. Tiap hari awak makan semut ke apa? Kebiasaannya kalau budak-budak remaja macam awak ni, ingatan masih kuat. Lainlah kalau awak dah tua. Tua ni biasa ni dah nyanyuk apa semua. Kalau lupa tu, cikgu boleh faham lagi lah. Okey? Okey. Negatif 30 dengan negatif 36, nombor mana yang paling besar di antara dua ini? Dia terbalik tau. Macam cikgu cakap, dunia terbalik. Kita nampak 36 tu mestilah lagi besar daripada 30. Dia terbalik. Kita tengok 30 sepatutnya dia kecil kan daripada 36. Terbaliklah. So 30 adalah nombor paling besar antara dua tu. 36 pula nombor paling kecil di antara dua tu. Okey, macam cikgu dah terangkan minggu lepas, sama sahaja, matematik ni dia takkan berubah. Dia takkan berubah. Contohnya minggu ni cikgu cakap lain, minggu depan cikgu cakap lain, tak ada. Okey? Matematik ni dia bukan macam IT. IT berubah-ubah. Sebagai contoh, makin zaman berzaman, IT berubah-ubah. Betul tak?
Dulu kita pakai Nokia sebagai contoh. Okay, tap, phone tap, type je. Okay, sambil drive kereta pun mata tak payah tengok dekat apa phone tu. Boleh type apa ayat yang kita nak buat sebab dah hafal dah. Mana ke kunci dekat mana apa semua. Sekarang ni semua touch screen. Okay, itu IT. Kalau matematik je takkan berubah. 1+1 daripada zaman dinosaur sampailah zaman bila awak dah tua nanti ke apa ke. Okay, sampailah akhir kiamat sama juga. 1+1 adalah 2. Okay. Kita buat garis lurus. Okay, kalau awak confuse. Alamak cikgu, saya susah lah sikit nak hafal-hafal ni. Apa kalau nombor negatif ni dia terbalik? Macam mana tu cikgu? Terbalik apa ni cikgu? Awak pun dah confuse lah. Terbalik. Apa benda terbalik ni? Okay, tak apa. Kita buatlah garis lurus. Okay, ni kita panggil garis lurus. Okay, sifar. Start dengan sifar. Lepas sifar, kita letaklah nombor 6. Kita buat sifir 6 6. Lepas dah 6, 12. Lepas dah 12, 18. Sebagai contoh. Okay, sifar nak pergi ke kiri, startlah dengan nombor kecil dulu, betul? Okay, negatif 6. Okay, lepas tu dapat negatif 12. Okay, lepas itu negatif 18. Okay, daripada garis lurus ni, sorry, cikgu ambil marker lain. Okay, ke kanan adalah nombor yang paling besar. Maksudnya makin ke kanan, makin besarlah nombor dia. 18. Kita pergi ke 12. Maksudnya nombor dia makin besar. Negatif 12 pergi ke 6. Nombor dia makin besar. Negatif 6 pergi ke sifar. Nombor dia makin besar. Sifar pergi ke 6. Nombor makin besar lah. Kosong pergi ke 6. Makin besar lah. Okay. 6 pergi ke 12. Makin besar. Betul tak? Okay. Kalau pergi ke kiri, nombor dia adalah makin kecil. Okay, 18 pergi ke 12. Makin kecil lah. Okay, 6 nak pergi ke 12. Makin kecil. Macam mana tu cikgu? Nombor 6 pergi ke 12 bukan patut makin besar ke? Seperti yang cikgu cakap. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau negatif, dia terbalik. Okay, nombor 6 pergi ke 12, itu dia makin kecil. Okay, nampak? Daripada garis lurus ni pun kita nampak. Dia pergi ke kiri. Ke kiri adalah nombor dia makin kecil. Sebab tu tadi cikgu tanya. Negatif 30 dengan negatif 36. Okay, siapa yang duduk paling kiri sekali? Negatif 36. So negatif 36 lagi kecil daripada negatif 30. Maksudnya antara dua nombor ni, negatif 30 adalah yang paling besar. Okay, baik tak ada masalah Cikgu dah check balik awak punya latihan apa semua tak ada masalah. Semua okey. Ada kalau ada yang salah sikit tu pun salah sikit lah. Tak adalah banyak sangat. Maksudnya tidaklah begitu apa orang panggil nak panggil membimbangkan sangat. Taklah. Okey. Semuanya boleh buat dengan baik. Okey, seterusnya kita belajar untuk susun. Susun nombor-nombor integer ni lah. Okey, dalam garis lurus. Okey. Awak tahu kan susun ni macam mana? Tak ada masalah kan? Okey, yang ni pun cikgu dah bagi latihan. Awak dah buat dengan baik, tak ada masalah. Okey. Okey. Okey, lepas itu kita masuk operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, ini pun awak tak ada masalah. Sama juga. Bila untuk penambahan integer positif, bila ke kanan, kita panggil sebagai penambahan integer positif. Bila ke kiri, kita panggil sebagai penambahan integer negatif. Okey, boleh sebagai contoh ni lah. 8 tambah 3. Ataupun 8 tambah positif 3. Okey, cikgu dah bagi tahu awak kalau tambah dengan tambah dia jadi apa? Tolak. Siapa yang ajar tolak pula ni? Positif. Kan hari tu berbuih-buih cikgu ajar. Tambah dengan tambah je sama jenis. Bila sama jenis boleh tak dia bergaul? Boleh tak dia pegang tangan? Boleh. Kan? Boleh. Ya.
Cara nak hafal dia bukanlah cara nak hafal dia. Ikutlah cara masing-masing. Tapi kalau cikgu hafal macam ni. Tambah tu lelaki, tolak tu perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki, boleh tak? Tak. Dosa ke tidak? Contohnya ada dekat dalam bilik. Dalam bilik tu lelaki dengan lelaki. Dosa ke tak? Tak dosa. So, dia tambah lah. Maksudnya dia benda yang positif lah. Kalau negatif dengan positif, perempuan dengan lelaki dalam satu bilik tu, benda baik ke tidak? Tak. Tak baik. So kalau tak baik, benda yang negatif lah. Maksudnya tidak. Tolak bertemu dengan positif jadi tolak. Tolak tu negatif lah. Negatif bertemu positif jadi negatif. Okey, ingat? Ingat ke tak lagi ni? Ingat. Kod. Allahu Akbar. Boleh pula kod kat situ Okey, tak apa. Nanti beli baju kod Okey. So ini yang awak dah belajar. Sebagai contoh 8 tambah dengan positif 3. Okey, bermaksud dia kat sini. Maksudnya dia dekat nombor 8. And then awak tambah 3 unit. 8 awak tambah 3 unit. Maksudnya gerakkan 3 unit. Dapatlah pergi ke nombor 11. Okey, maksudnya 8 tambah 3 lah. 11. Okey, boleh Faham Okey, ini untuk operasi darab dan juga operasi bahagi. Yang ni pun cikgu dah terangkan minggu lepas. Okey, kalau apa-apa sahaja nombor tu positif, darab dengan nombor yang positif, hasil darab tu adalah mesti jawapan last kali tu mesti positif. Okey, macam cikgu ajar minggu lepas. Okey, kalau sama juga positif negatif, maksudnya lelaki dengan perempuan. Okey, ni cikgu punya Awak tidak diwajibkan untuk ikut cara cikgu. Tapi kalau nak ikut pun tak ada masalah. Kalau awak ada cara lain, nak guna cara lain pun tak ada masalah. Okey, cikgu tak mewajibkan untuk guna cara cikgu. Okey, ni cara cikgu untuk nak menerangkan dekat awak supaya awak lebih faham. Okey, awak pun boleh guna cara cikgu, tak ada masalah. Okey, boleh Okey, untuk hari ini, ni awak pun dah buat dah. Maksudnya nampak? Integer negatif macam biasa. Nombor tu awak darab macam biasa. Berapa nombor je tu? 5 dengan 4. 5 darab 4 darab macam biasa. 5 darab 4, 20. So dia 20 tu positif ke negatif? Kita tengoklah balik. Negatif bertemu dengan negatif. Maksudnya 5 tu negatif, 4 tu pun negatif. Okey, hasil darab dia untuk negatif dengan negatif, apa dia? Positif. So jawapan dia 5 darab 4, 20. So 20 tu adalah positif, bukannya negatif. Okey, baik Boleh Boleh. Okey, tak ada masalah. Lepas tu awak ada belajar ni lah. Okey, kubada tato. Benda yang sama yang awak dah belajar masa sekolah rendah. Okey, kita kena buat operasi dalam kurungan dulu ataupun bracket, and then barulah kita buat darab ataupun bahagi. Yang ni tak kisah mana datang dulu Kalau bahagi tu datang dulu, kita buat bahagi dulu. Kalau darab tu datang dulu, kita buat darab dulu. Okey, darab dulu, bahagi dulu. Apa ni cikgu? Sebagai contoh, 1 darab sebagai contoh 1 bahagi 2 darab 3. Okey, bahagi datang dulu baru darab. So maksudnya kita bahagilah dulu baru darab. Okey, tak ada masalah benda tu. Ataupun 1 darab 2 bahagi 3. Kalau macam ni pula macam mana? Okey, darab datang dulu, darablah kita buat dulu barulah bahagi. Okey, boleh And then barulah kita buat tambah ataupun tolak. Ini pun sama juga. Mana datang dulu, itu yang kita buat. Okey. Ini tak ada masalah sangat. Just revision balik yang awak dah belajar minggu lepas. Sekarang ni, untuk hari ini, ni sama juga. Untuk hari ini kita akan masuk
topik baharu iaitu 1.3. Mana? Okey, pecahan positif dan pecahan negatif. Kejap cikgu ambil charger. Okey. Boleh dengar Apa dah jadi ni? Okey, boleh dengar semua? Respon sikit. Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, baik. Okey. Okey, untuk 1.3 pecahan positif dan juga pecahan negatif. Okey, sebenarnya cikgu nak guna Jamboard. Tapi Jamboard ni leceh tau. Awak ada berapa orang sekarang ni? Awak ada 29 orang. Kalau cikgu nak bagi link satu-satu link, sebab minggu lepas cikgu dah buat dengan 2 ibu dua sinar. Wah, jadi kucing-kacir. Bila cikgu bagi link Jamboard, ada yang cakap tak dapat masuk lah. Tapi ada juga yang dapat masuk. So cikgu tak faham sebenarnya. Untuk Google Meet hari ni pun ada yang guna akaun bukan sekolah punya akaun. Betul tak? Betul. So macam mana tu sebenarnya? Kenapa awak tak guna akaun MOE? Sebenarnya akaun daripada Dia orang tak ingat email. Mana boleh tak ingat. Tak ingat password. Tanyalah guru kelas. Sekolah. Okey. Dah, jangan gaduh. Okey, tutup mic semua. Okey, tak apa. Cikgu bagi masa seminggu. Maksudnya hari ni hari Isnin. Isnin depan cikgu tak nak tengok ada orang masuk guna Gmail selain daripada MOE. Boleh Okey. Kalau tak dapat juga tak apalah. Jangan tak masuk kelas pula. Alamak. Aku tak dapat lagi akaun MOE ni. Malaslah masuk kelas. Jangan macam tu. Okey. Kalau awak berfikiran begitu, pemikiran awak adalah pemikiran yang cetek. So jangan macam tu. Okey, kelas wajib masuk kalau awak nak ilmu, kalau awak nak berjaya, jangan sesekali miss kelas. Sebab kalau minggu lepas awak tak datang, nampak? Banyak dah benda kita dah belajar. Awak terlepas. Okey, tak apa. Sekarang ni kita nak masuk pecahan positif dengan pecahan negatif. Okey, pecahan. Pecahan awak tahu pecahan? Okey, 1/2. Itu pecahan. 1/2. Itu pecahan bercampur. Betul tak? 1/2. Pecahan bercampur lah. Maksudnya dia ada nombor bulat kat situ. Iaitu nombor 1 tu nombor bulat lah. 1/2 nombor pecahan. Okey, pecahan bercampur. Ataupun awak boleh buat pecahan tidak wajar, pecahan wajar. Itu pun kira pecahan juga. Tak ada masalah. Okey. Untuk pecahan positif, sama juga dia macam integer tadi. Okey. Ini kita dah masuk yang bukan integer lah. Topik yang bukan integer lah. Integer tadi nombor bulat. Betul. Kalau yang bukan integer, dia adalah pecahan ataupun perpuluhan. Okey, sama juga. Untuk pecahan, iaitu bukan integer, pun ada juga yang positif dan ada juga yang negatif. Sama juga kita akan buat satu garis lurus ini. Okey, sifar start dengan 1/2. 1/2 ni maksudnya separuh lah. Ataupun half. Okey, ataupun setengah. Okey. And then 1. Lepas itu 1, 1/2 ataupun 1/2. Lepas itu 2. Okey. Kita ulang balik dekat bahagian negatif. Start dengan 1/2 ataupun setengah. Negatif lah. Negatif setengah ataupun negatif 1/2. And then negatif 1. Negatif 1/2 ataupun negatif 1/2. Okey. Seterusnya negatif 2. Okey. Sama sahaja dia punya cara susunan dia. Okey. Daripada sifar. Kalau pergi ke kanan. Startlah dengan nombor yang kecil awak tu. Okey, start dengan nombor kecil awak ke besar. Boleh?
Ke kiri sama juga, start dengan nombor yang kecil, nombor kecil. Tapi bila dah jadi negatif, bila jadi negatif dunia ni jadi terbalik. Sebenarnya negatif 1/2 ni adalah lagi besar daripada negatif 2. Okey, boleh? Macam cikgu terangkan tadi. Boleh Okey, kita tengok. Contoh Boleh. Okey, contoh nombor 9. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Ni garis nombor ni kita panggil. Ni garis, garisan ni garis. And then dia ada letak nombor. So, kita sebut dia sebagai garis nombor. Okey, kita tengok dekat situ. Okey, first dia start dengan sifar. Okey, sifar. Lepas itu 1/4. So kalau dekat belah kiri ni kita letak je nombor apa ni? Kebiasaan nombor yang sama dengan yang positif. Tetapi dalam keadaan yang negatif. Okey? Dekat belah kanan, first nombor pertama sekali selepas sifar adalah 1/4. So belah kiri of course lah nombor yang negatif. Okey, belah kanan nombor dia 1/4. Belah kiri pun awak letaklah sama. Itulah garis nombor. Okey, garis nombor dia sama juga 1/4. Tetapi yang belah kiri dalam keadaan yang negatif. Yang belah kanan keadaan yang positif. Okey, nombor yang kedua di sebelah kanan. Kita nampak kat situ 1/2. Sama juga, nombor yang kedua di sebelah kiri kita nampak nombor dia adalah 1/2. Tetapi kalau belah kiri, apa dia? Dia punya ni, positif ke negatif? Kalau belah kiri? Negatif. Okey, baik. And then nombor yang ketiga, negatif tu ada dia letak. Nombor yang ketiga, positif tak ada. Dia letak kosong. Kita tengok nombor yang ketiga negatif tu negatif 3/4. So nombor yang ketiga belah kanan adalah 3/4 juga. Tapi dalam keadaan bentuk yang positif. 3/4 positif. Okey, positif 3/4. Okey, nombor yang keempat, nombor 1. Tapi yang belah kanan positif, nombor belah kiri negatif. Okey. So sama juga macam biasa. Kalau cikgu tanya negatif 1/4 dengan negatif 1. Antara dua ni nombor paling besar siapa? 1/4. 1/4. 1/4. Okey, betul dah. Tapi jawapan awak tu ada salah sikit. Negatif 1/4. Negatif 1/4. Okey, kena sebut tau. Negatif 1/4. Kalau awak tulis, kalau awak cakap ataupun awak tulis 1/4, ni 1/4. Okey, beza tau. Negatif 1/4 dengan 1/4 beza. Dari segi kedudukan dia pun berbeza. Dari segi nilai dia pun adalah berbeza. Faham Sebagai contoh, negatif 2 dengan 2. Berbeza. 2 tu sebagai contoh kalau macam dalam kehidupan harian awak tu, 2 tu awak mempunyai benda tu. Awak ada 2. Contohnya awak ada RM2. Maksudnya 2 lah, positif lah. Dengan awak hutang RM2. Bila panggil hutang RM2 tu maksudnya negatif lah, negatif 2. Okay, so berbeza dari segi kalau kita tafsirkan dalam kehidupan pun berbeza. Kalau dari dalam garis nombor pun apatah lagi, dia adalah satu benda yang berbeza. Negatif 2 dengan negatif 2 dengan 2, positif 2. Okey, boleh Okey, tak apa, mungkin awak tak perasan ke apa ke, terlupa nak sebut negatif tu, tak ada masalah. Cikgu boleh terima lah. Okey, tapi jangan ulangi Okey, kita tengok latih diri 1.3a. Okey, yang ni macam biasalah. Latihan untuk awak snap gambar, bagi cikgu, PM cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak ni lah.
Patutnya cikgu akan up nama-nama yang tak hantar lagi latihan. Okey. Latihan yang dah hantar dengan cikgu. Okey, Muhammad Akil bin Muhammad Rizal dah hantar. Jazidah dah hantar. Alif Sufi dah hantar. Ildina Sofia dah hantar. Nur Syahira dah hantar. Zakirin dah hantar. Alia Raihanah dah hantar. Iman Hakim dah hantar. Fadilah dah hantar. Okey, Wan Luqman Hakim dah hantar. Hawani dah hantar. Kaisarah dah hantar. Zahrah dah hantar. Iqbal dah hantar. Hanif dah hantar. Afifah Huda sudah hantar. Afnan sudah hantar. Akif dah hantar. Siti Fazliana dah hantar. Akilah Natasha dah hantar. Dan Atirah Batrisya. Okey. Yang cikgu tak sebut nama. Zul. Nama Zul macam cikgu tak sebut aja. Okey. Bila nak hantar tu? Okey. Benda-benda macam ni cikgu akan. Semua ni markah awak tau. Markah PBD awak. Okey. Awak tahu kan markah PBD tu apa? Tahu betul? Tahu ke tidak markah PBD? Pentak singkat. Tahu. Semua markah macam ni cikgu akan bagi. Okey, sebagai contoh yang tak hantar ni cikgu nak tafsir awak macam mana? Susah. Okey. Ajak nak hantar. Ajak baru kalang kabut nak hantar. Okey, lepas kelas baru hantar. Boleh? Okey. Kerja rumah untuk minggu ni latih diri 1.3A. Okey, yang ni hantar supaya cikgu boleh tengok awak faham ke tidak. Okey, ni tak ada masalah Bagikan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, buat garis nombor and then awak susun. Okey, 1/10 ni kedudukannya dekat mana? Negatif 3/5 kedudukannya dekat mana? Sama. Ini latihan yang macam awak buat dekat integer hari tu. Awak susun balik. Ni. Ni awak susun balik. Macam ni. Macam ni Okey. Tak ada masalah Okey. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okey, bagaimanakah anda membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib? Okey, macam mana kita nak susun dia mengikut tertib? Sebagai contoh. Okey, banding dan susun pecahan mengikut tertib menaik. Okey, macam mana awak nak susun dia mengikut tertib menaik? Tertib menaik ni macam mana? Kalau awak naik tangga, makin lama makin tinggi ke makin rendah? Makin Tinggi. Makin tinggi. So nombor yang awak akan susun pertama sekali adalah nombor yang paling rendah lah, nombor yang paling kecil, and then nombor yang kedua kecil, nombor yang ketiga kecil, nombor besar, makin lama makin besar. Itu tertib menaik. Tak ada masalah kan? Itu awak dah belajar masa darjah 6. Okey. Sebagai contoh, nombor yang dia bagi ini. Okey, nombor yang dia bagi ini. Okey. Macam mana awak nak susun dia? Pertama sekali, bila dalam pecahan, benda yang wajib awak tengok adalah ini. Ini dengan dia punya bawah je ni. Bawah je ni cikgu lupa. Penyebut ke penyangka bawah ni? Penyebut. Okey, penyebut betul Confirm Okey. So senang kata penyebut dia iaitu bawah dia lah. Okey, penyebut dia, kalau cikgu salah sebabkan awak cikgu lupa. Okey, minta maaf cikgu lupa. Yang bawah itu sebagai contoh 4 dengan 2/8. Bawah dia ni kita kena kasih samakan dahulu. Okey, barulah kita boleh susun. Faham tak? Okey. Untuk pecahan macam tu cara dia.
Okey, bawah kasih sama dahulu. Okey. Kalau boleh, ni satu ni contohnya ada pecahan bercampur. Pecahan bercampur ni kalau awak nak biarkan pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak tukar dia pun tak ada masalah. Tukar dia apa ni cikgu? Kepada pecahan tidak wajar lah sebagai contoh. Okey. Contoh dia negatif 1/4. Okey. Macam mana nak tukar dia kepada pecahan tidak wajar? Bawah apa? Darab. Darab. Pandai. Atas apa? Tambah. 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 Okay, 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. 5. So 5/4. Up. Ini ada per 8. Ini per 4. Per 2. So kita nak tukarkan dia semua kepada per berapa? Per 8. Sebab 4 ni kita boleh darab 2 dapat 8. Okey, 2 ni kita boleh darab 4 dapat 8. Okey, semua ni kita tukar kepada per 8. Okey, tak ada masalah Okey, first kita tengok dekat penyelesaian dia. Okey, 1/8. Okey, tak apa lah. 1/8, 1/8 lah. Tak ada masalah. Okey, negatif 3/4. Okey, apa tadi cikgu cakap? Per 4 ni kita tukar dia kepada 8. Kejap cikgu ambil pen. Okey, macam mana nak tukar dia kepada 8 ni cikgu? Okey, 4 darab berapa dapat 8? 4 darab 2. 2. Darab 2. Okey, pandai pun. Okey, bila bawah bahagi pula dah cikgu tulis. Itulah cikgu. Apalah cikgu ni. 4 darab 2. Nipis halus je cikgu tulis. Okey. Sekejap cikgu tukar tebal sikit. Okey. Bila bawah dah darab 2, atas kena darab berapa? 2. Okey, pandai. Sama juga. Bawah darab 2, atas kena darab 2. Bagi adil. Okey, faham? Okey. Okey, boleh. Okey, so maksudnya 3 darab 2 dapat 6. 4 darab 2 dapat 8. Okey, so dapatlah negatif 6/8. Okey, lepas tu kita ambil nombor yang ketiga ni pula. Okey, negatif 1/4. Okey, macam mana? Darab tambah. Per 4 ni tak apa, kita biarkan dulu. Biarkan dia dengan 1 tu kalau nak biarkan lah. Okey, darab 2. Atas pun darab dengan 2. Dapat negatif 1. 1 darab 2, 2. 4 darab 8, 8. Negatif 1, 2/8. Okey, boleh Okey, lepas tu nombor yang keempat. 1/2. 2 darab berapa dapat 8? 2 darab 4. Okey, yang ni lain sikit. Tadi semua darab 2. Ini darab 4. So atasnya darab 2 ke darab 4? Darab 4. Atas darab 4. Bawah darab 4, atas kena darab 4. Kena sama. Okey, 1 darab 4, 4. 4 darab 2, 8. So dapat 4/2. Dan seterusnya. Okey, negatif 1, 5/8 sama juga. Tak ada masalah. Tak payah tukar. Negatif 3/8 pun sama juga. Tak payah tukar. Sama juga. Sebab dia dah per 8. Okey. So kita dah dapat semuanya per 8. And then awak buat garis lurus. Sentiasa start dengan sifar. Okey. Start dengan sifar. Lepas itu. Alamak, tak ada pemadam Okey. Lepas itu, apa awak buat? Okey. Nombor yang pertama positif, nombor kedua negatif, ketiga negatif, nombor keempat positif, 5 negatif, 6 negatif. So maksudnya ada 2 positif.
Okey, kita letak 2 ni dulu. Kita susun yang 2 ni dulu. 1/8 dengan 4/8. Mana lagi besar? 4/8. 4/8. Okey, mana lagi kecil? 1/8. Okey, baik. Okey, 1/8 kalau pizza, maksudnya daripada 8 bahagian, kita hanya lorek 1 sahaja, betul? Betul. Lorek 1 sahaja. So maksudnya dekat sinilah 1/8 betul-betul dekat dengan sifar. Okey, sebelah dia maybe 2/8. Lepas 2 apa? 3/8. 4/8. 4/8. So 4/8 dekat sini. 4/8. Alamak. 4/8. Okey. Untuk yang negatif belah sana, kita start sama juga. Kita start dengan macam yang positif juga tadi tu. Kita start dengan 1/8. Okey, 1/8. Okey. And then 2/8. Negatif 1/8. Negatif 2/8. Ada tak negatif 2/8 kat sini? Tak ada lagi. Okey, and then negatif 3/8. Ada tak? Ada. Ada dekat sini. Okey. So, yang ada tu kita tulis. Sorry . Okey, start dengan negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8. Okey, kita tulis. Yang ada kita tulis. Okey. So, jadi dah selesai. Ni dah selesai. Ni dah selesai. Ni dah selesai. Okey, yang tinggal adalah negatif 6/8. Dengan negatif 1, 2/8, negatif 1, 5/8. Ya, ni lama lagi lah. Okey. Okey, kita buat. Negatif 4/8, 5/8, 6/8. Ada tak 6/8? Ada. Negatif 6/8. Okey. Boleh . Lepas tu negatif 7/8. Lepas 7/8, 8/8. 8/8 tu maksudnya? Okey, kalau negatif 8/8 maksudnya apa? 8/8. Negatif. 1. Satu lah. Okey. 8/8 bersamaan dengan 1. Negatif 1. Okey, pecahan. Penyebut dengan penyangka kalau sama, contohnya 4/4. Dia maksudnya 1. Okey, 3/3, 1. 4/4, 1. 8/8 maksudnya 1. Okey, 1 juta per 1 juta, 1. Okey. Kenapa 1 ni cikgu? Betul lah, ikut logik lah. 8/8 maksudnya 8 bahagi 8. Per maksudnya bahagi. 8 bahagi 8, 1 lah. So, negatif 1. Okey, negatif 1 dekat sini. Lepas tu kita start dengan apa? Negatif 1, 1/8. Betul tak? Okey, negatif 1, 1/8 ada? Tak ada. Okey. Seterusnya negatif 1, 2/8. Ada tak kat situ? Ada. Ada. Okey, ni settle. Ada. Okey. Okey. Kita tengok dekat bawah ni. Negatif 2/8 ada kat sini. And then dekat sini negatif 3/8. Negatif 4/8. Negatif 5/8. Negatif 1, 5/8. Ada tak? Ada. Okey. Pangkah. Okey. Negatif 1, 6/8. Negatif 1, 7 pula. 8. Negatif 8/8. Okey. Negatif 1, 8/8. 8/8 ni maksudnya 1 lagi. So 1 tambah 1 jadi negatif 2. Okey, faham Faham. Okey. Okey. So yang dah ada dekat sini 1, 2, 3, 4,
5, 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah disusun di atas garis nombor. So, kalau nak tertib menaik, maksudnya nombor makin besar. Nombor makin besar maksudnya ke kanan. Okay. So, nombor paling kecil dia start daripada kiri lah. Ni, daripada kiri. Ni yang pertama ni sekali. Okay, negatif 1/58. Okay, so kita tulis dulu. Negatif 1/58. Okay, lepas tu second one punya pula. The second one yang kita jumpa. Okay, negatif 1/4. Kenapa 1/4? Yelah, ni negatif 1/2/8. 2/8 ni kan kita boleh kecilkan lagi. Okay, 2 bahagi 2, 8 bahagi 2. So, dapatlah 1/4. Ni tengok kat sini Okay. Lepas tu negatif 6/8. Kita kecilkan dia. 6 bahagi 2. 8 pun bahagi 2. So, dapat negatif 3/4. Okay. Negatif ni 3/8 pula. Lepas tu negatif positif 1/8. Dan yang paling besar sekali adalah 1/2 ataupun 4/8 tadilah. Okay. So, dah selesai. Awak susun ikut tertib menaik. Okay, boleh. So, ini untuk tertib menaik. Macam mana nak buat ikut tertib menurun? Okay. Kalau cikgu tanya, macam mana nak buat ikut tertib menurun? Soalan yang sama, ni cikgu bagi soalan yang sama tapi tertib menurun. Menurun ke belah kiri lah. Awak akan ambil nombor yang paling besar dahulu. Okay, ni nombor paling besar. Okay, 1/2. Lepas tu tulis koma. Koma ni awak susun lah. Awak just tunjuk je. Koma Cikgu tak nak simbol selain daripada koma. 1/2, lepas tu ada arrow pula dah. Okay. Arrow 1/4, 1/8. Lepas tu anak panah lagi. Okay, tak nak. Cikgu nak nombor sahaja. Okay. Nombor sahaja ikut tertib. Menurun nombor 1/2, koma. Okay, koma. Maksudnya koma tu maksud selepas tu lah. Selepas tu apa dia pula? 1/8. Okay. 1/8. Lepas 1/8 apa tadi? 3 negatif 3/8. Okay. Lepas tu tulis negatif 6/8 ataupun 3/4 lah. Lepas tu tulis negatif 2/8 ataupun negatif 1/4. Lepas tu negatif 1/5/8. Dah selesai. Itulah tertib menurun. Menurun ke belah kiri. Okey, maksudnya sebab apa ke belah kiri? Sebab nombor makin kecil kalau dia pergi ke belah kiri. Nombor menjadi lagi besar kalau dia pergi ke belah kanan. Kalau tertib menaik, nombor dia akan jadi lagi besar. Makin lama makin besar. Okey, kalau tertib menurun, start dengan nombor paling besar ke kecil. Maksudnya dia akan pergi ke kecil. Okey, sebab tu dia ke kiri. Okey? Boleh Boleh. Boleh. Okey, baik. Yelah tu. Okey? Okey, tak apa. Cikgu nak tengok awak boleh tak boleh. Kena selesaikan latih diri 1/3B. So sekarang ni awak ada berapa? 2 dah. 1/3A dengan 1/3B. Boleh Okey. Boleh. Latihan ni bukan nak mendera awak, bukan nak menyeksakan awak. Latihan ni untuk cikgu nak tahu yang awak faham ataupun tidak. Sebab semua orang boleh cakap faham. Tapi bila cikgu suruh bagi latihan, sama ada cikgu nak tahu awak faham ataupun faham, adalah awak boleh buat ataupun tidak boleh buat. Sebab cikgu ramai ada anak murid kata boleh, tapi bila buat latihan, tak boleh. So, awak faham ke tidak tu sebenarnya? Okey, boleh Sikit je. Kenapa? Ada yang nak tanya soalan?
Tak ada. Tak ada. Okey. Cikgu tak berapa suka sangat online ni sebab cikgu tak tahu. Mesti ada yang tengah tidur ni. Nampak tak? Semua tutup kamera. Tapi ada yang buka. Siapa yang buka ni? Okey. Semua buka. Zul mana? Zul. Critical Zul mana? Cikgu rasa je tengah tidur. Zul, masuk Zul. Tak ada. So, cikgu bagi konklusi cikgu. Zul tengah tidur. Okey. Cikgu tak suka online ni sebab cikgu tak boleh nampak awak. Awak buat kerja pun cikgu tak nampak. Sangat tak best online ni. Okey. Oish. Cikgu punya ni jadi hitam macam lembaga hitam pula. Okey. Tak ada masalah. Kita sambung balik. Okey, baik Okey, bagaimana anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif? Ni yang susah ni. Okey, macam mana kita nak gabungkan dia? Sebagai contoh. Okey. Pecahan tu ada yang positif, lepas tu darab dengan pecahan yang negatif dan sebagainya. Sorry, banyak angin pula. Okey, sebagai contoh cikgu bagi ni dah cukup besar dah. Alamak. Dia jadi loading pula dah. Okey, tak apa. Kita tengok 1/2/3. Tengok yang A ni Okey, 1/2/3 darab, lepas tu dalam kurungan 2/5 tolak 5/6. Okey, first kali macam mana? Nampak ni ada kurungan, bracket. Okey, kubada tato. Okey, dalam kurungan ni lah yang awak kena selesaikan dahulu. Betul. Sini je dah ada dah bagi tahu. Pengiraan dalam tanda kurung dilakukan dahulu. Okey, baik Kalau untuk operasi tambah, tolak, bawah dia kita mesti samakan. Ni awak dah belajar masa sekolah rendah. Okey, kalau dah lupa tak apa, cikgu ulang balik. Bawah dia mesti kena kasih sama. Kalau untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Ingat, tambah, tolak. Darab dengan bahagi lain cerita. Darab terus boleh darab terus. Maksudnya kalau darab 5 dengan 6 ni boleh darab terus. 5 darab 6. Okay, tak ada masalah. Okay, ni operasi tambah dan tolak. Bawah, kita kena kasih sama. Okay. Darab dengan tolak lain kes. Lain special punya kes. Tu tak payah kita nak kisah. Sekarang ni kita nak kisah tambah dengan tolak. Kita nak kisah ni, tolak. Okay, 5 dengan 8 per 5 dengan per 6. Sorry, apa 8-nya? Per 6. Okay, kita nak bagi sama. Kalau awak malas nak fikir sangat, sebagai contoh. Malas nak fikir cikgu nak darab berapa ni nak bagi sama. Awak darab je silang. Okay, darab silang tu macam mana? 5 darab dengan 6. Sebab, kenapa 6 cikgu? Ni, sebelah jadi 6. Kita nak bagi sama ni. 5 dengan 6 ni kita nak bagi dia sama. So 5 kita darab dengan 6. 6 tu pula kita darab dengan 5. Tu kita panggil darab silang. Okay, 5 darab 6. Okay, 6 darab dengan 5. Kena ingat. Bawah darab 6, atas darab 6. Okay. Bawah darab 5, atas darab berapa? 6. Kenapa pula kau nak darab dengan 6? 6 tu sebelah ni punya. Okay, awak darab dengan 5 lah. Bawah dia darab 5. Atas darab 5. Tak payah ambil 6 tu. 6 tu sebelah tu punya. Boleh Okay, 2 darab 6. Okay, awak dapat 12. 5 darab 5, awak dapat 25. So, 12 tolak 25. Okay, per ni awak bolehlah panjangkan terus. Per 30. Tulis satu kali sahaja. Tak ada masalah. Sebab
12 ni per 30. 25 ni pun per 30. Tapi kalau awak tak nak confuse, boleh je awak nak buat macam ni. 12 per 30 tolak 25 per 30. Tak ada masalah. Cikgu tak halang. Tak salah pun sebenarnya. Okey. Tanda kurung ni jangan lupa. Boleh juga. Tak ada masalah. Nak buat macam dalam buku ni boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Kalau awak confused, tak ada masalah. Benda yang sama. At the end, benda yang sama. 12 tolak 25. Okey. So, awak dapat berapa? 12 tolak 25. Guna kalkulator. Bila awak dah masuk tingkatan 1, awak boleh guna kalkulator. Tak kisah. Walaupun 12 tolak 25 pun nak guna kalkulator pun boleh. 1 tambah 1 awak nak guna kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada siapa halang. Okey? Negatif 13. Awak dapat negatif 13. Per berapa tu? Per 30. 30 ni takkan berubah. Melainkan kalau awak kecilkan dia ataupun awak besarkan dia. Okey? Boleh So, okey. Negatif 13 per 30. And then yang ni awak salin je lah kat bawah. Okey, 1, 2 per 3. Dia tukar kepada pecahan tidak wajar. 1, 2 per 3 ni adalah pecahan bercampur. Dia tukar kepada pecahan tidak wajar. Jadi 5 per 3. Okey. Kenapa 5 per 3? Ingat lagi? Bawah darab tambah. Tambah pula dah. Bawah darab atas tambah. 3 darab 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5. So 5 per 3. 3 bawah ni takkan berubah. Takkan berubah. Awak buat apa? Nak tukar daripada pecahan bercampur, nak tukar kepada pecahan tidak wajar ke apa ke? Yang bawah ni sentiasa sama. Kalau tu 3, 3 lah dia. Kecuali yang cikgu cakap apa? Kalau awak kecilkan dia. Okey. Ataupun besarkan dia. Itu saja yang akan berubah. Okey, 5 per 3. Okey. 5 per 3 darab dengan negatif 13 per 30. So sekarang ni. Okey. Sekarang ni awak ada 2 pecahan. Ni pecahan yang pertama. Ini pecahan yang kedua. Maksudnya pecahan darab dengan pecahan. Macam cikgu cakap tadi apa? Pecahan yang pertama ni adalah positif. Pecahan yang kedua ni adalah negatif. Positif bertemu dengan negatif, apa? Jawapan akhir dia akan dapat apa? Negatif. Yang lain ni awak darab macam biasa. 5 per 3 darab 13 per 30. Okey, darab macam biasa. 5 darab 13, yang ni je potong. 30 dia potong dengan 5. Kalau awak tak reti nak potong, tak ada masalah. Awak terus darab macam biasa. 5 darab 13, 3 darab 30. Okey? 5 darab 13 berapa? Kalau 13 darab 10, 130. Okey, kita halfkan dia dapat 65. Okey, 13 darab 5, 65. Okey, 30 darab 3. 90. Okey. So awak dapat 65 per 90. Apa yang awak boleh buat? Kecilkan dia. Okey. Bahagi dengan 5. First bahagi dengan 5. Ni kalau awak buat apa? Buat secara tradisional lah. Maksud tradisional tu macam cikgu lah ni. Awak congak kira satu-satu. Okey. Bahagi 5. Berapa tu dapat? 12, 13. Okey, 13. 9 bahagi 5, berapa? 5, 1, 18. Okey, betul lah? Cikgu congak je ni. Betul. So, dapat 13 per 18. Nampak sama? 13 per 18. Tapi negatif ni jangan lupa. Sebab positif darab dengan negatif je. Jadi, negatif. Okey? Boleh
Tetapi macam cikgu cakap lagi sekali. Cikgu ulang. Bila awak dah masuk tingkatan 1 untuk PT3 nanti, awak boleh guna kalkulator. Awak guna je lah kalkulator. Okey, ambil kalkulator, tekan on. Okey. Tekan nombor 5, lepas tu per 8. Ni dekat kalkulator dia akan keluar simbol macam ni. Betul tak? Ke terbalik simbol tu? Cikgu lupa dah. Okey. Terbalik. Terbalik jangan Balik. janganlah marah cikgu. Oi. Tak kawan. Okey, betul Betul. Kenapa 8 pula? Okey. 5/3 darab dengan awak tu je tulis, tak ada masalah. Simbol negatif ni pun awak tulis, tak ada masalah. Okey, darab negatif 13/30. Okey. So kalkulator terus kirakan awak dapat 13 negatif 13/18. Jalan kira yang ini awak kena buatlah satu persatu. Jangan tak buat. Jangan daripada awal. Daripada awal ni. Daripada awal ni awak terus guna kalkulator. Okey, tekan guna kalkulator ni. Daripada awal ni. 1, 2/3 darab. Okey, buat kurungan. 2/5 tolak. 5/6 tutup kurungan. Kalkulator dia akan terus dapatkan jawapan awak. Negatif. Sorry. Cikgu padam. Dah jadi ni. Awak terus tekan kalkulator kat sini. 1, 2/3 darab. Okey, kurungan, tanda kurung. 2/5 tolak 5/6. Okey, tutup kurung. Kalkulator akan terus bagi awak jawapan yang ini. Tetapi awak tak ada. Ni jalan kira ni awak tak ada. Jalan kira ni awak tak ada. Kalau untuk kertas 2, kosong markah. Okey, dikira awak meniru. Walaupun jawapan awak salah, dikira kosong. Sebab kalau orang tiru ni, biasanya dia akan tengok jawapan je. Dia tak sempat. Jalan kira ni panjang sangat tau. Dia tak sempat nak tiru yang jalan kerja ni. Jalan kira ni dia tak sempat nak tiru. Dia akan tiru jawapan saja. So pemeriksa akan fikir, okey, kalau siapa yang tulis jawapan ni adalah orang yang meniru. So kosong terus. Jangan bagi markah kat dia. Itu cara tanda. Tapi sekarang cikgu tak pasti sama ada tanda macam tu juga ataupun tidak. Bagi cikgu sama juga. Sebab dia ikut logik. Okey? Awak terus dapat jawapan. Mungkin awak tiru orang sebelah, tengok orang sebelah. Orang meniru ni dia akan cari jawapan sahaja. Okey. Negatif 13/18 awak tengok. Okey, awak salin je. Negatif 13/18. Sebab pendek kan? Jalan kira tak ada, kosong. Walaupun sebenarnya awak guna kalkulator, kosong juga. Kira meniru. No kompromi. Sebab jalan kira awak tak ada, maksudnya awak tak tahu macam mana cara nak kira dia. Okey, boleh Ini untuk kertas 2. So kalau boleh buat jalan kira cantik-cantik, molek-molek. Okey. So tak ada masalah untuk darab. Okey, kita tengok B pula. Sekarang dah pukul berapa? 3 suku. Okey, lambat lagi Okey, cikgu ada sediakan awak quizzes. Nanti kita try buat quizzes lah. Okey, kita tengok 5/8. Cikgu ambil pen cikgu dulu. Okey. Okey, 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey, yang pertama sekali kita nak kena buat, mesti awak akan fikir, cikgu buat tanda kurung dulu cikgu. Okey, tak ada masalah. Tapi tanda kurung ni, dia ada satu je pecahan dia tu. Negatif 5/6. So kita nak buat apa ni cikgu? Dia ada satu je nombor. Tapi kenapa dia buat bracket kat situ? Kenapa dia buat tanda kurungan dekat situ? Betul tak? Okey, siapa boleh jawab? Kenapa dia buat tanda kurungan dekat situ? Nak bezakan tolak dengan negatif. Tolak dengan negatif. Tak ada. Tolak dengan negatif benda yang sama. Okey, cikgu faham maksud awak. Betul-betul.
Maksudnya tolak, kadang-kadang kita boleh juga 5 tolak negatif 5. Okey, cikgu faham. Okey. Tapi bukan tu. Bukan tu. Lain. Nice try. Siapa jawab tadi? Percubaan yang baik. Okey, apa lagi? Nampak tak sebelum tu dia ada operasi bahagi, betul tak? Betul. Kalau dia tak ada tanda kalau tak ada tanda kurung tu, dia akan buat macam ni tau. Bahagi, tolak ataupun negatif lah. 5/6. Macam mana ni? Bahagi dengan tolak duduk sebelah-sebelah. Tak cantik. So bila operasi bahagi dengan tolak duduk sebelah-sebelah, dia akan letak tanda kurung lah bagi dia terpisah. Okey, itu je sebab dia. Tak ada sebab lain pun. Okey, boleh so maksudnya tanda kurung ni negatif 5/6, itulah dia memang negatif 5/6. Okey, so selesai. Tanda kurung dekat sini selesai. Kita tak perlu buat apa-apa. So ku dah selesai. Tinggal bada tato. Bada. Ada tak kat situ bada? Bahagi atau darab? Ada tak? Ada kan bahagi. So kita kena buat bahagi dululah. Kita kena selesaikan yang ini dahulu. Okey, boleh? Okey, lepas tu awak tulis. Cara awak nak tulis jawapan. Salin soalan 5/8 tambah 1/3 bahagi kurungan negatif 5/6 tutup kurungan. Okey, salin. And then awak nak selesaikan ni yang cikgu petakkan dia ni. 4 segi ni awak selesaikan dia dahulu. Okey. Lepas tu awak tulis 5/8 tambah. Okey, selesaikan yang dalam ni. Selesaikan yang dalam ni, guna kalkulator sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Okey, 1/3 bahagi negatif 5/6. Guna kalkulator 1/3. Okey, ni kalkulator. Simbol kalkulator awak akan keluar macam ni. Bahagi dalam kurungan ni tak payah ada pun tak apa. Tapi kalau nak buat pun boleh. Tak ada masalah. Negatif 5/6. Tutup kurungan. Okey, awak akan terus dapat yang ini. Okey? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, kalau awak tak nak guna kalkulator, awak nak guna cara biasa, tak ada masalah. Okey, 1/3 tukarkan dia kepada operasi pecahan tidak wajar. Okey, awak dapat 4/3. Apa? Bawah darab. Okey, tutup mic please. Bawah darab. Atas tambah. Okey, boleh? Bawah darab, atas tambah, maksudnya 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. So, dapat 4/3. Okey. Kalau bahagi, pecahan bahagi pecahan. Awak ingat lagi apa akan jadi? Kena tukarlah kepada darab. Kalau bahagi untuk pecahan, kena tukar kepada darab. Okey. Nombor yang bawah naik atas. Nombor yang atas turun bawah. Dia terbalik. So 5/6 dia akan jadi 6/5. Okey, negatif 6/5. Negatif ni samalah. Negatif tak payah terbalik kan? Sama je. Negatif lah. Takkan jadi positif pula. Okey, dapat jadi darab negatif 6/5. Okey, bila darab macam biasa sahaja. Dia bukan macam tambah dengan tolak. Darab direct. Okey. 4 darab dengan 6. Siapa yang tak tutup mic ni? Akif. Baru nak tutup. Okey, baik apa tadi? Dah lupa lah. Okey, darab terus. 4 darab 6. 4 darab 6 dapat 24. Okey, 3 darab 5. 4 darab 6 tadi berapa? 24.
Okey, 3 darab 5, 15. Pecahan pertama positif, pecahan kedua negatif. Positif darab dengan negatif dapat negatif. Okey. Boleh? Okey, kita kecilkan dia. Bahagi 3. Bahagi 3. 24 bahagi 3 dapat 8. 15 bahagi 3 dapat 5. Okey, sama sahaja. Dah dapat. Okey. Cikgu delete. Okey, sekarang awak dah dapat dekat sini. Okey, guna kalkulator sahaja. 5/8 tambah, okey, dalam kurungan negatif 8/5. Tutup kurungan. Okey. Terus awak boleh dapat jawapan negatif 39/40. Nak buat cara tradisional tanpa guna kalkulator pun tak ada masalah. Okey. Ini nampak? Tambah dengan tolak apa jadi? Tambah bertemu dengan tolak apa jadi? Tolak. Ingat lagi tak? Ingat. Ulang. Okey. Lepas tu kita tengok bawah ni je lain. 8 dengan 5. So nak kasih sama, awak darab je silang. Okey. 5 darab 8. 8 tu pula darab 5. Okey. Kalau bawah darab 5, atas darab 5. Kalau bawah darab 8, atas darab 8. Okey. Okey, awak dapat 25/40 tolak 64/40. Tolak macam biasa guna kalkulator. Dapatlah sekali jawapan negatif 39/40. Okey. Macam ni nampak. Dia ulang lagi sekali ikut tertib operasi. Mula-mula kurungan. Lepas tu bahagi atau darab. Lepas tu tambah atau tolak. Kubadah tato. Ada orang tak tahu ke kubadah tato ni apa? Dari tadi Cikgu Hafiz ni membebel pasal kubadah tato ni. Apa benda tu? Okey. Ni cikgu rasa cikgu sekolah menengah awak pun dah terangkan. Rasanya semua satu Malaysia rasanya guna benda yang sama ni. Ada ke yang guna benda yang lain? Saya pernah dengar tapi tak ingat. Oh, pernah dengar tapi tak ingat. Maksudnya tak faham lah tu. Okey, ku ni apa? Kurungan. Bada maksud dia apa? Bada? Batu darab. Oh, Okey, ba tu bahagi, da tu darab. bahagi Tato tambah Tolak. tolak. Okey, kurungan. Okey, bada ni maksudnya bahagi atau darab tak kisah. Yang mana-mana datang dulu. Bahagi dengan darab tak kisah yang mana datang dulu. Tato tambah dengan tolak yang mana-mana datang dulu. Okey, boleh cikgu dah agak dah. Mesti ada yang dengar sahaja. Tak faham pun tapi angguk. Kubadah tato macam pernah dengar. Angguk je lah. So kubadah tato ni kan dah faham apa benda yang apa Cikgu Hafiz ni merepek dari tadi kubadah tato. Ingat apa? Pokemon ke apa? Okey so latih diri 1.3C. Kena buat. So sekarang awak ada 3 tugasan 1.3A, 1.3B dan 1.3C. Okey. Okey, dah tak ada masalah. Kejap. Nak hantar bila? Hantar bila? Hantar secepat hantar sebelum kelas minggu hadapan. Okey. Jangan waktu kelas awak hantar. Okey, ini bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okey. Ni biasanya dekat kertas 1 lah. Kertas 1 ataupun kertas 2 ni kebat sikit lah. Okey, satu kuis matematik. Okey, kita tengok sama-sama Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okey, faham tak? Okey, ayat pertama ni faham tak? Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okey, faham. So maksudnya kuis matematik itu ada 20 soalan. 2 markah diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Maksudnya kalau awak betul semua 20 soalan, awak dapat 40 markah. Okey, tolong tutup mic.
So maksudnya satu soalan awak dapat 2 markah kalau betul. So kalau awak betul semua, 20 kali 2 lah dapat 40 markah. Dan tolak 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Maksudnya jawapan yang salah je awak akan dapat negatif 1/2. Maksudnya markah awak tu akan ditolak 1/2 lah ataupun separuh lah. Okey. Mei-Ling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Okey, 20 soalan tu je jawab Mei-Ling. Okey, jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Okey, markah yang dia salah negatif 4 dia dapat. So kalau satu salah negatif 1/2. Kalau 2 salah maksudnya negatif 1/2 tambah negatif 1/2 lah. So jadi berapa? 2/2 lah. 2/2 tu maksudnya berapa? 1 lah. 1. Okey, ni 2 salah. Kalau 3 salah? 1, 1/2. Okey, senang kata macam ni. Okey, 1/2 and then 2/2. Okey, 2 salah. And then 3/2, betul? 3/2 tu maksudnya 1/2 lah. And then kalau 4 salah, 4/2. Tapi dia punya markah dia adalah 4. Maksudnya ni, 1 salah negatif 1/2 darab dengan, okey, ni yang kita nak dapat. Berapa dia salah? Siapa tahu berapa dia salah? Negatif 4. Itu dia punya markah yang salah. 2. Faham tak macam ni? Kejap Okey. Kalau awak faham cara kira dia. Okey, untuk Cikgu 8 yang salah. kejap betul lah 8. Okey. Setiap satu markah yang satu soalan yang salah dia kena tolak negatif 1/2. Okey. Kita darabkan dia dengan berapa bilangan yang dia salah. Dia tak beritahu pun berapa. Tapi markah yang dia bagi, ni markah dia adalah negatif 4. Faham tak? So berapa yang dia salah? So kita dah dapat satu ayat matematik. Negatif 1/2 darab, okey tak tahu. Tak tahu ni kita letak je sebagai X ke Y ke, tak kisah apa-apa. Sama dengan negatif 4. Okey? Boleh? And then yang ini, kita bawa pergi sana. So jadi berapa? Senang kata negatif 1/2 darab berapa kita dapat negatif 4 ni? Awak guna kalkulator. Awak try lah satu-satu. Okey, negatif 1/2 darab 4 sebagai contoh. Darab 4 dapat negatif 2. Oh, bukan. Okey. Negatif 1/2 darab 8 pula awak buat. Okey, darab 8. Darab 8. Okey, awak dapat negatif 4. So maksudnya dia salah berapa? 8 lah dia salah. Betul 8. tak? Betul tak betul? Ataupun awak buat kalau nak senang awak buat macam ni. Nak kira satu-satu pun boleh. Okey, kalau satu salah kita kena tolak negatif 1/2. Kalau 2 salah kena tolak lagi negatif 1/2. So jadi berapa total? 2/2, betul? Betul tak? Salah kali ketiga 3/2. Betul ke tak betul? Hello? Betul. Ataupun senang macam ni. Okey. Semua senyap tu maksudnya semua tengah nak hadam. Okey.
Soalan dia negatif 1/2 markah diberikan. Diberikan tu maksudnya negatif lah. Negatif tu benda yang buruk lah. Maksudnya sebenarnya negatif tu maksudnya markah dia ditolak lah. Markah dia ditolak 1/2. Okey, negatif ni kita tak payah nak fikir dah. Maksudnya setiap kali satu soalan yang salah dia akan tolak 1/2. Okey. Soalan pertama je salah, tolak 1/2. Okey. Soalan kedua je salah, kita tolak lagi 1/2. Maksudnya tambah lah. Maksudnya 1/2 tambah 1/2. Berapa? 2/2. So maksudnya total markah yang dah kena tolak adalah 2/2. Dia salah lagi. Tambah lagi 1/2. Okey. 3/2. Salah lagi. Ni soalan keempat dia salah lagi. Tolak lagi 1/2. Kenapa cikgu buat tambah ni? Cikgu tambah semua markah yang dia kena tolak. Okey. Ni je tolak yang pertama. Lepas tu cikgu tambah lagi yang dia kena tolak yang kedua. Cikgu tambah lagi dia kena tolak ketiga. Cikgu tambah lagi markah yang dia kena tolak yang keempat. So sekarang ni dah berapa dah? Kalau empat salah. 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 dah jadi 4/2. 4/2. 4/2 ni maksudnya berapa? 2 markah lah kena tolak. Tapi dia cakap 4 markah yang dia kena tolak. Bukan 2 markah. So belum lagi. So kalau ada so kali ke-5 je salah. Total je 5/2. Kali 6, kali ke-6 je salah 6/2. Kali ke-7 je salah 7/2. Kali ke-8 je salah 8/2. Okey, 8/2, 8 bahagi 2 dapat tak 4? Okey, dapat. Dapat. So berapa kali dah je salah ni? 8 kali. So maksudnya dia salah 8. Daripada 20. Ya. Faham tak faham? Apa dia? Tak faham. Okey, mana yang awak tak faham? Macam mana boleh dapat sampai 8? Okey. Sebagai contoh. Kalau awak salah satu soalan, awak kena bayar cikgu 50 sen ataupun 1/2. 1/2 ringgit. 1/2 ringgit tu maksudnya 50 sen lah. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okey, Betul. 1/2 ni maksudnya 50 sen lah. Okey, RM 1/2. RM Alamak. RM 1/2. 1/2 ni kalau kita tukarkan dia kepada perpuluhan maksudnya RM 0.5. 0.5 ni maksudnya 50 sen, betul tak? Okey, satu soalan awak yang salah, awak kena bayar cikgu 50 sen. Kalau total yang awak bayar dekat cikgu adalah RM4 ni, nampak tak? Meli punya jumlah markah yang dia kena tolak adalah 4. Ataupun kalau dalam konteks yang cikgu cakap tadi tu, kalau awak salah satu, awak bayar cikgu 50 sen. Tapi sekarang ni awak bayar cikgu RM4. So agak-agak berapa banyak awak salah? RM4. 9? 50 sen kali 9, RM4.50 sen. Berapa ringgit? 8. 8 lah. 50 sen darab dengan 8 kali awak salah. Maksudnya awak salah pertama 50 sen bayar kat cikgu. Salah kedua awak bayar lagi 50 sen dekat cikgu. So total dah RM1. Kali ketiga awak bayar lagi 50 sen. So total dah RM1.50 sen. Faham tak? So awak bayar sampai RM4. So awak dah salah 8 lah. Okay, 50 sen awak darab dengan 8. Maksudnya 8 kali awak buat salah. So RM4. Itu yang dapat 8 tadi tu ni. Ni 8 tadi yang dapat 8 tu inilah. 8 kali awak salah. So si Meling ni kita boleh tahu. Dia salah 8 kali. Sebab dia kena bayar RM4. Ni cikgu bagi contoh. Kena bayar RM4 lah. Okay. So faham? Faham ke tak faham?
Faham. Kena bagi apa? Penerangan dalam apa duit juga Awak semua ni memang mata duitan betul. Faham. Okey, boleh. Satu salah, mailing kena tolak 1/2. Maksudnya 1/2 markah. Okey, kalau dia dah 2 salah, dia kena tolak 1 markah lah. Macam tadi awak dah 2 kali salah, awak kena bayar cikgu RM1. Okey? Mailing dah salah kali ketiga, markah dia kena tolak berapa? 1.5. Macam awak lah tadi. Awak kena bayar cikgu RM1.50 kalau 3 kali awak salah. Sama juga perumpamaan macam tu juga. Sama juga dalam matematik sama juga. Cuma ini dalam cikgu bagi penerangan dalam ringgit. Yang ni tak ada ringgit. Okay. So kita boleh tahu mailing dia salah 8. 8 dia salah. Soalan ada 20. So berapa soalan yang dia betul? Berapa soalan yang dia betul? 20 soalan, 8 dia buat salah. Yang betulnya selebihnya. Selebihnya berapa? 12. Okey, 12 betul. Tengok balik tadi dia cakap. 12. Dua markah diberikan bagi soalan yang betul. Soalan dekat sini, berapakah jumlah markah yang mailing dapat? Kita nak fikir pasal berapa je dapat. Okey, 2 markah untuk yang betul. Dia betul berapa? 12. So kalau satu soalan betul 2 markah, kalau 12 soalan betul berapa markah? 24. 24. 12 darab dengan 2 markah lah. Okey, so jawapannya 24. Okey. Boleh? Oh, sorry. Jumlah markah yang betul 12/20. 24. 24 markah dia yang betul. Tadi je salah berapa? Dia kena tolak berapa markah kalau dia salah? 8 kali je salah kan? Dia kena tolak 4 markah. So kalau awak pergi quiz, awak betul dapat 24 markah. Awak salah kena tolak 4 markah. So berapa markah awak dapat? 24 tolak 4 berapa? 20. 20 lah. So jumlah markah mailing adalah 20. 20 lah yang dia dapat. Okey, boleh Boleh. Okey. Bagus semua. Okey, and then ni yang last sekali. Latih diri 1/D pun awak kena buat. So ada 4. 1/3A, 1/3B, 1/3C, 1/3D. Okey, soalan kedua ni payah sikit sebab dia ada gambar otak kat situ. Maksudnya kebat lah. Okey, and then kita masuk kepada perpuluhan positif dengan perpuluhan negatif pada minggu hadapan. Okey, cikgu nak buka quizzes. Alamak. Okey, my library. Okey, cikgu boleh tutup recording ni lah kot. Cikgu tutup record dulu. Okey, siapa yang tak boleh nak join ni, nanti cikgu akan upload dekat YouTube. Boleh tengok balik lah. Okey. Siapa yang tak join, cikgu upload kat YouTube, boleh tengok. Siapa yang join nak fahamkan balik, alamak cikgu tak faham lah. Ataupun lupa, minggu depan dah lupa. Mungkin habis kelas ni awak hentuk kepala awak ke kan? Mana cikgu tahu? Habis-habis kelas je awak ambil batu, awak pukul kat kepala awak, nak bagi awak lupa kan? Aku tak suka mat, aku nak lupa mata pelajaran mat ni. Aku ketuk kepala. Guna lesung ke apa ke. Lepas tu minggu depan, cikgu saya lupa lah. Minggu lepas saya dah ketuk pakai batu. Awak boleh tengok balik dekat YouTube cikgu. Okay, cikgu tutup kejap recording ni kejap. Mana Okay.